Baik, terima kasih Suhaimi di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sistem perundangan kehakiman syariah sedia ada dijangka lebih kukuh dengan pewujudan jawatan kuasa khas memperkasa Mahkamah Syariah JKMMS. Ini kerana jawatan kuasa tersebut akan menilai pelbagai aspek termasuk peningkatan fungsi dan peranan Mahkamah Syariah sedia ada. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khir Baharom, menerusi JKMMS, mana-mana pihak yang berdepan kes-kes syariah mendapat peluang perbicaraan jika terdapat bukti-bukti baharu. Begitu juga dengan hal yang berkaitan dengan bahagian pendakwaan dan penguatkuasaan. Itu juga dibincangkan dalam kluster-kluster yang ditubuhkan dalam jawatan kuasa khas ini untuk nak melihat bagaimana di pendakwaan dan termasuk juga perjawatan yang telah sedia wujud. Mengenai pelaksanaan pembahagian antara Jabatan Penguatkuasaan dan Pendakwaan di Mahkamah Syariah, beliau memberitahu ia terserah kepada kuasa negeri-negeri. Bagaimanapun terdapat keperluan serta koordinasi dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA untuk meluluskan perjawatan bagi tujuan penambahbaikan tersebut. Beliau ditemui media selepas merasmikan konvensyen Pegawai Penguatkuasa Agama dan Pendakwa Syari'i seluruh Malaysia 2017 di Kota Kinabalu. Penubuhan JKMMS yang dipengerusikan Tan Sri Dr. Yusuf Nur adalah susulan arahan Jemaah Menteri 4 Ogos lalu. Terdapat 7 kluster di bawah JKMMS termasuk kluster cadangan pindaan Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah 1965 Akta 355 yang akan menjadi kluster pertama dibincangkan dalam persidangan JKMMS Khamis ini. Kluster lain adalah pengharmonian antara Undang-Undang Sivil dan Undang-Undang Syariah, pengurusan dan penstrukturan Mahkamah Syariah, latihan hakim dan pegawai syariah, pendidikan Undang-Undang Syariah, hal ehwal berkaitan peguam syari'i serta penguatkuasaan dan pendakwaan syariah. Konvensyen berkenaan bertujuan melahirkan pegawai penguatkuasa agama dan pendakwa syari'i yang berintegriti serta kompeten dalam berdepan cabaran dan konteks semasa membabitkan Mahkamah Syariah itu sendiri. Hubungan baik dan kerjasama sedia ada antara Perancis dan Malaysia khususnya Sabah akan terus diperkukuh pada masa hadapan. Duta Besar Baharu Perancis di Malaysia, Frederic Laploche, memberi jaminan berkenaan ketika melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkenaan mampu direalisasikan hasil hubungan baik antara kedua-dua pihak termasuk dalam sektor pelancongan. Tourism is a very important area for the development of Sabah. You know that France is very big in this field. It's the largest recipient of foreign tourists in the world. So we've got a lot to share, including attracting more French tourists here. That's part of our shared objective. Menurut Laploche, pihaknya juga turut memberi perhatian terhadap kerjasama dalam pembangunan bidang pendidikan dan budaya mencakupi pembelajaran bahasa Perancis di peringkat institusi pengajian tinggi di Sabah selain memperkenalkan Festival Perancis buat julung kalinya di negeri ini April depan. Beliau turut memaklumkan kapal perang Tentera Laut Perancis juga sedang berlabuh di Pangkalan Tentera Laut di Raja Malaysia TLDM Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu. Beliau yakin persinggahan selama beberapa hari itu akan membolehkan perkongsian bermanfaat antara kedua-dua pihak. Kunjungan Laploche ke Istana Negeri tersebut bagi memaklumkan Tun Haji Johar mengenai pelantikan beliau sebagai Duta Besar Perancis yang baru ke Malaysia. 5 buah bangunan dan kemudahan di sekitar ibu negeri diakses audit bagi mengumpul data dan maklumat mengenai kemudahan fasiliti untuk orang kurang upaya OKU di premis terlibat. Ia dilakukan oleh peserta bengkel akses audit persekitaran alam bina Kota Kinabalu yang terdiri daripada golongan kurang upaya OKU, jurutera bangunan dan juruteknik dari pelbagai agensi kerajaan. 5 premis berkenaan ialah Pusat Transformasi Bandar UTC Kota Kinabalu, Glen Eagles Kota Kinabalu, Kompleks Beli Belah Imago KK Times Square, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sabah UMS dan Taman Awam Teluk Likas.
Menurut pengerusi Training of China Akses Audit dalam Persekitaran Alam Bena Kota Kinabalu, Profesor Datuk Seri AR Dr. Asia Abdul Rahim, akses audit ini bagi urusan penambahbaikan terutama melibatkan kemudahan OKU bagi membolehkan golongan berkenaan lebih selesa ketika berada di premis terbabit. Bangunan-bangunan yang telah dibina awal mungkin tiada kemudahan untuk OKU, tetapi sekarang memang patutlah dan wajiblah untuk kita sediakan bagi memudahkan orang ramai, sama ada orang tua ke orang muda dan sebagainya, untuk dapat menggunakan bangunan lebih baik lagi. Beliau ditemui media semasa Bengkel Akses Audit Persekitaran Alam Bena Kota Kinabalu 2017 di Pusat Pembelajaran Bandaraya Kota Kinabalu yang dirasmikan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK, Norliza Awang Alip, mewakili Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yo Bon Hai. Sementara itu, Norliza berkata walaupun tiada spesifikasi perundangan bagi memastikan setiap bangunan perlu menyediakan kemudahan untuk OKU, namun di BKK akan mempertimbangkan pewujudan kemudahan itu semasa proses meluluskan pelan benaan bangunan. Setakat ini, kebanyakan bangunan baharu yang dibina sekitar Kota Kinabalu telah dilengkapi dengan kemudahan OKU, namun perlu diperbanyakkan bagi memberikan keselesaan kepada pengguna OKU. Syarikat penerbangan Maswings giat melaksanakan pembaharuan ke atas pesawat milik syarikat berkenaan sebagai salah satu program pemulihan Maswings tahun ini yang melibatkan pengubahsuaian kabin ke atas 10 pesawat jenis ATR 72500 dengan kos RM3 juta. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Maswing, Datuk Kapten Muhammad Azlan Mahmud berkata, pengubahsuaian tersebut melibatkan penukaran sarung tempat duduk penumpang, kapet, langsir dan tempat duduk kru dan dijangka siap sepenuhnya menjelang suku pertama tahun depan. Inisiatif tersebut dilaksanakan bagi menjamin keselesaan penumpang agar dapat menikmati pengalaman penerbangan terbaik ketika menaiki pesawat Maswing. Beliau memberitahu media selepas pratonton eksklusif pesawat ATR 72500 yang diubah suai kepada media Sabah dan Sarawak di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Azlan memberitahu syarikat berkenaan sentiasa berusaha mengurangkan kadar pembatalan penerbangannya dengan pencapaian kini 96% ke 100% penerbangan berjalan seperti dijadualkan setiap hari. Setakat ini, pihaknya tidak menerima banyak aduan dari penumpang berkaitan pembatalan atau penukaran waktu penerbangan. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Suhaimi di Angkasa Puri. Silakan Suhaimi.